Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Adabul Mufrad, hadis 331 hadis 331, yang mana hadis 331 ni berada di bawah tajuk yang bab yang ke-152, iaitu orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Di bawah tajuk ini Imam Bukhari kemukakan 6 riwayat. Jadi pada pagi ini saya kesambung riwayat yang kelima, iaitu hadis yang ke-331. Sami'tu Ikrimah yaqul la adri ayyuhuma ja'ala li sahib ta'ama, Ibnu Abbas atau Ibnu Ammi, fa bainal jariyah ta'malu baina aydihim idh qala ahaduhum laha ya zaniyah faqala mah illam tahuddaka fid dunya tahudduka fil akhirah. Qala afara'aita in kana kadhalik? Qala inna Allah la yuhibbul fahish al-mutafahhish. Ibnu Abbas alladhi qala inna Allah la yuhibbul fahish al-mutafahhish. Aku mendengar Ikrimah berkata, aku yang dimaksudkan di sini adalah Al-Hakam. Jadi kata Al-Hakam, aku mendengar Ikrimah berkata, aku tidak tahu siapa di antara dua orang yang membuatkan makanan untuk temannya, Ibnu Abbas kah atau saudara atau sepupunya, ketika hamba perempuannya bekerja di hadapan mereka. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata kepadanya, kepada hamba perempuan dia tu lah, wahai penzina. Dia kata begitu kepada hamba perempuan dia, wahai penzina. Lalu Ikrimah berkata, mah ni kalau dalam bahasa Melayu kita, gitu, apa kecek lagu tu, itu maksud mah tu. Jika dia tidak melaksanakan, maka hukum had kepadamu akan dikenakan di dunia, sebab kamu telah tuduh dia berzina tu dengan kata begitu. Dia akan membalasmu di akhirat. Mana kalau kamu tidak dihukum di dunia, tetap dia akan dapat hak dia di hari akhirat. Maknanya kamu akan dihukum di akhirat. Jadi yang menuduh itu berkata, sesungguhnya bagaimana jika memang terjadi yang demikian? Kalau betul lah dia berzina, macam mana? Ialah kalau saya sebut ni, kalau tak betul, kalau saya tidak dikenakan hukum hudud di dunia, tetap akan dihukum oleh Allah di hari akhirat. Tapi kalau betul, macam mana? Kalau betul dia berzina, kata penuduh tu, lalu Ikrimah berkata,
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat perkara keji dan berbicara perkara keji. Ibnu Abbas lah yang berkata, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat perkara keji dan berbicara perkara yang keji. Hadis ini pun telah kita bincang dah sebelum ini. Yang mana sebelum ini saya telah sebut bahawa kalimah al-fahish ni setengah-setengah ulama menyebutkan dia tak sama tu al-fahish dengan mutafahish. Al-fahish ni setengah pensyarah hadis ini menyebutkan bahawa al-fahish ni seorang yang melakukan kekejian, dia buat perkara keji. Mutafahish ni sengaja melakukan perkara keji. Itu maksudnya. Mana buat dengan sengaja. Kalau fahish ni sudah dikira sekali melakukan perkara keji pun sudah dipanggil fahish. Tetapi mutafahish mana orang yang sengaja, dengan nekat, dengan niat, dengan qasad melakukan perkara keji. Maknanya apa? Buat sekali ke, ataupun beberapa kali, ataupun dengan sengaja ke, semuanya itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sesiapa yang melakukan perkara keji, maka dia akan mendapat maqtullah, dia akan dapat kemurkaan dari sisi Allah. Cumanya hadis ini sesuai dengan tajuk yang sedang kita bincang ini, katakanlah betul orang itu telah melakukan zina, kita tidak boleh sembah sama ada dia dihukum ataupun dia tidak dihukum di muka dunia. Tidak boleh disebarkan, tidak boleh buat bercakap secara terbuka begitu. Tetapi yang sepatutnya dilakukan adalah pergi jumpa dia. Kalau awak tahu dia telah melakukan perkara salah, pergi jumpa dia, nasihat pada dia, ataupun cari orang yang jujur, orang yang amanah, minta supaya orang itu menasihati dia. Itu kaedah agama. Dia tidak boleh sebar keburukan seseorang. Dia kena ingat hati-hati. Sebab itu ni saya sebut ni, sebab perkara ni dalam perbincangan kita. Seseorang yang melakukan kesalahan ni, ulama bagi dua. Kita kena lihat apakah kesalahan dia itu merupakan kesalahan peribadi dia, ataupun kesalahan itu dia melibatkan hak orang lain, hak ataupun kepentingan awam. Kita kena kategorikan perkara itu. Manakalalah kesalahan dia tu, kalau kita tidak sebut pada orang yang menyebabkan ada pihak yang teraniaya, misalnya dia penipu, ramai dah kena, ataupun mungkin kita sendiri pun pernah kena tipu dalam urusan perniagaan. Dia terbukti orang itu tak bertaubat, masih terus menerus melakukan perbuatan keji, atau boleh kita nasihat. Royak ke saya kita, demo jangan buat urusan dia, kawal kena dah. Tak apa tu, bakal tu mesti royak. Sebab apa kesalahan dia tu bukan peribadi tu, dia sudah melibatkan penipuan. Lama dah orang jadi mangsa. Itu kita kena faham kau itu. Sebelum ni kan anda sebut contoh ni, ada seorang tipu umrah ni, ada anda sebut ni. Oleh sahabat kita sendiri pun kena sampai 80,000 lebih. Akhir sekali dia ditangkap siapa buat geruk WhatsApp lah. Orang-orang yang kena tipu, mangsa tu buat geruk WhatsApp. Akhir sekali kena tangkap dia dan nak dia ambil video masuk dalam YouTube. Malu dia. Sebab dia ni ustaz, pakai kopiah, pakai jubah. Saya pun kenal dia. Kita pergi ke tidak Kelantan saja, pergi ke Selangor pun orang duk cerita dia. Kita pun insah jugalah, kita minta jangan jadi gitulah kepada aku. Cuba bayarkan. Dalam YouTube orang tengok muka dia terang. Pegang dapat baju. Pegang dapat baju. Bila nak bayar? Cuba bayarkanlah. Keaiban itu, yang malunya bukan dia seorang, anak dia, keluarga dia. Tapi anda tengok dalam kes ni, orang Melayu kita pun dia bertindak sampai tahap itu sebab ustaz ni terlajuk lah tolongnya, terlajuk lah jahat. Bukan seorang dua tipu. Orang bagi duit, sahabat saya tu duit 80,000, dia tidak pergi bayar, tidak pergi booking hotel di Mekah, dia pergi buat, dia pergi nego duit tu. Itu sedih, sampai jerit kawan.
Dah seminggu lagi nak pergi Mekah. Sebab tu saya sebut di sini, kalau kesalahan peribadi lain, ni kesalahan menyebabkan teraniaya orang lain. Kita boleh sebut dengan maksud memperingatkan supaya orang lain tak kena, tidak menjadi mangsa yang seterusnya. Tu memang kena sebut, tak boleh tak sebut tu. Walau bagaimanapun setengah ulama ni, saya sebut ni bagus Syekh Utsaimin, Ibnu Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin tu dah ada dia bincang kau ni syarah. Dia kata seboleh-boleh ni, walaupun dia tu kesalahan umum, seboleh-boleh kita sembunyikan, tapi kena bertindak dengan, misalnya contoh kalau dia rasuah, report pada SPRM, buat laporan polis. Mana tindakan mesti ada. Tetapi setengah ulama membenarkan kalau kita dedahkan dia supaya orang lain tidak menjadi mangsa. Baik. Seterusnya, jadi maknanya pada prinsipnya dalam agama Islam kita tak boleh kita sebar keburukan orang. Itu secara prinsipnya dalam agama kita. Baik, hadis yang ke-6, ana Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-mu'min bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi. Daripada Abdullah ni maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Sebab Abdullah ni ramai di kalangan sahabat. Dengan saya tu ada buku khusus nah. Tajuk kita tu Al-Abadilah. Abadilah maksudnya Abdullah, sebuah buku. Mana Abdullah di kalangan sahabat. Beratus orang. Tapi hak ni bila sebut Abdullah, mana Ibnu Mas'ud, ni sahabat yang alim, musaqqafin minas sahabah. Ni salah seorang cendekiawan sahabat. Ni hebat ni, salah seorang antara 5 orang yang alim di Madinah, khususnya dari segi fiqh dan beberapa bidang ilmu yang lain. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang mukmin yang sebenar, kena tambahkan terjemahan tu, dia tertinggal satu kalimah tu. Sebab alif lam tu sebenar tu kita ambil daripada alif lam. Alif lam tu dia panggil alif lam hakikat. Orang mukmin sebenar. Ada hak tidak sebenar pun. Mukmin wak lolok. Mukmin wak lolok. Ni hak mukmin sebenar adalah orang yang bukanlah orang yang selalu mencela orang lain. Mukmin yang sebenar bukanlah orang yang selalu melaknat orang lain. Mukmin yang sebenar bukanlah orang yang sentiasa melakukan perbuatan keji dan bazi. Bazi ini makna berkata. Bazi ini dia ada beberapa makna. Salah satu makna, kekejian dia ni lebih bersifat sebut tentang seks. Misalnya contoh, minta maaf ni teruk ni orang lagu ni, tapi ana pernah dengar. Hak tua, hak muda, ada belaka perangan ni. Hak tua, cara tua, gapo dia? Duk sebut tentang hubungan dia dengan isteri dia. Atas masjid pula tu. Hari ni ingat lagi. Saya ingat lagi muka dia. Kita pergi ngaji nahwu di sebuah masjid. Tak sebutlah masjid mana ya, di Kelantan kita. Dia pun ngaji, dia bagus, dia ngaji kuat, tapi dia tak jaga kecek. Selepas jemaah apa ketiga di masjid Mentuan apa ni? Jalan apa ni? Abinya. Yang mana hak mengajar saya tu, nama apa lama cerita dalam tahun 93 lagi. Dia ni pernah menjadi guru utama di Pondok Moden. Ustaz almarhum Ustaz. Tu guru saya tu dalam bidang nahwu. Kita pergi ngaji dengan dia. Dia ngaji masjid. Jadi saja nak sebut ni. Jadi ada hak tua pergi ngaji kok. Kita budak-budak ni tahun 93. Dia kata hari Jumaat ni hari Jumaat. Dia kata nak mari sana kena dah sedah dia tu. Sedah. Mak Allah kata orang tua ni tolong sungguh lah kecek dah. Ada atas masjid tu. Kita peringkat umur awal 20-an kata berat lah orang tua ni. Pada mari ngaji, rajin dia ngaji. Tapi dia gigit. Itu dia panggil al-badhi. Ataupun percakapan dia tu
seolah-olah menuduh orang zina ataupun memberi gambaran orang lain itu curang, benar atau molek lah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kata-kata itu lebih menjurus pada seks. Al-badhi, mencarut, termasuk ni. Jadi kalau orang beriman sebenarnya dia tak kecek lagu tu. Ana ingat lagi masa ana belajar hadis-hadis seperti ini lah. Guru ana sebut Maulana, guru ana sebut, dia kata kita orang ngaji hadis ni tak kira muda ke tua ke, dia tak boleh kecek gitu. Kalau secara umum orang Islam sebenar sebuah hadis sebut tak boleh. So kalau mengaji hadis, mengaji tafsir secara khusus nak kecek benda-benda tak boleh. Ni termasuk perbuatan yang menjatuhkan maruah. Tak boleh. Sangat tak molek lah dalam agama. Perempuan pun. Perempuan apa ada juga lo ni bahaya menalanya. Ana tengok ana rusing jadi. Dalam internet ni hak ada jual obat untuk kuat seks ni ke perempuan. Dia duk ngepeng, duk sebut kita hak jantan tak gamak nak kecek gitu. Kita ada lelaki tak gamak nak kecek gitu. Itu dia punya tahap bagaimana sikap muslimah orang perempuan kita, orang Islam ni hilang dah rasa malu. Sepatutnya kalau nak bercakap lagu tu dia guna bahasa yang biar munasabah dan tidak sesuai dia. Anda setengah tu guna bahasa teruk sungguh. Siapa kita pun kata bahaya. Kesannya apa? Dia terbawa-bawa pada budak-budak sekolah rendah pun jadi kecek gitu, sekolah menengah ni bahaya. Bagi anak lah, daripada apa yang kita baca dalam hadis, dia kerajaan kena sekat tu sepatutnya. Tak boleh biar. Mana kerajaan khususnya menteri yang jaga apa ni panggil? Pak jaga menteri komunikasi ni, multimedia ni. Apa ni panggil? KMM bukan? Menteri apa? Apa nama menteri yang jaga internet lah kita kata. Tu Suruhanjaya Komunikasi ni ada. Tak silap gitulah. Dia kena jaga. Sebab apa? Sebab itu melibatkan orang Islam dan perkara itu bercanggah dengan ajaran agama kita. Tak boleh gitu. Bahkan setengah tu siap tunjuk dengan objek tertentu lah. Kita kelih pun kata Allah sebab apalah jadi lagu ni masyarakat kita. Setengah-setengah tu dengan pakai kain tudung yang lengkap. Tu berlaku. Kalau hak jatuh saya kira lah. Na'udzubillahi min zalik. Itu perubahan yang berlaku dalam fenomena kehidupan umat Islam kita. Itu tidak sehat lah. Itu antara yang tidak sehat. Baik, seterusnya kita pindah kepada tajuk yang ke-153. Saling memuji. Ni saling memuji. Patut tak boleh kau puji ni. Tak apa, kita baca dulu. Cuma sininya anak hadis ni berapa ni dia tu? 4 hadis. 4 hadis. Saling memuji. Riwayat pertama iaitu riwayat yang ke-333 an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi anna rajulan dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa athna 'alaihi rajulun khaira faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wayhak qata'ta 'unuqa sahibik yaquluhu mirara in kana ahadukum madihan la mahalata falyaqul ahsibu kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalik wa hasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allah ahadan. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dia riwayat hadis ini daripada ayah dia iaitu Abi Bakrah. Jadi ayah dia yang bernama Abi Bakrah menyebutkan bahawa ada seseorang disebut namanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seseorang memujinya dengan kebaikan. Dia ni baik, dia ni dermawan, dia ni bagus. Lalu Nabi SAW bersabda, celaka engkau. Sebenarnya terjemah ini kalau kita ubah lagi baik. Bukan mana celaka. Waihak ni. Hei. Apa ni? Tu waihak. Sebab kalau celaka tu berat telajuk tu. Dia celaka ni ada kalimah lain. Wailak. Wailun tu lah.
Waihak ni dia tidak sampai tahap wai. Kalau kita kata hei, tu yang mana waihak. Tapi parok dia wini, tapi ni bahasa Indonesia lah. Celaka dia kata. Sebab tu anda tengok dalam syarah tu, kalau kita nak jemah ni, kalau sesuai bahasa kita maksud waik ni, waihak, hei. Gitu Nabi kata. Engkau telah memenggal leher saudaramu. Jadi Nabi sebut berulang kali, waihak qata'ta unuqa sahib. Waihak qata'ta unuqa sahib. Sampai 3 kali Nabi sebut, mu puji dia tu, mu telah memenggal leher saudara engkau sendiri, teman engkau sendiri. Baik, apa maksud dia? Cuba kita tengok. Ni anak terjemah kok bahasa Kelantan kita lah mudah. Kalau mu nak puji orang, kena sebut gini. Kalau mu nak puji orang, Nabi ajar cara puji. Kalau nak puji orang, sebut gini. Saya fikir dia ni orang baik. Jangan tu kata dia ni orang baik. Gini-gini. Nabi kata mu kena kata gini. Saya fikir dia ni orang baik. Setakat yang saya tahu. Kena kata gitu. Kenapa? Maksud kata-kata dia ni, kalau dia ni baik sungguh, mudah-mudahan Allah akan menghitung kebaikan dia. Tu maksud dia. Tak nak ubah sikit terjemah. Sebab kita kira mudah-mudahan dia ni orang baik. Harap-harapnya dia orang baik. Kalau betul dia baik, mudah-mudahan Allah akan menghitung kebaikan dia. Janganlah menyucikan seseorang atas nama Allah. Demi Allah dia ni orang baik. Betul ke baik? Dia begini sebenarnya. Hadis ni ada latar belakang dia. Hadis ni Nabi mahu, sebab dalam hadis lain Nabi suruh puji orang baik. Dalam hadis lain Nabi suruh kita puji kalau orang tu baik. Puji dia bagus je awak dia. Alhamdulillah bagus. Boleh puji orang. Hadis ni Nabi tak benar ni sebab apa? Orang ni puji ni dalam keadaan dia tak kenal molek orang tu. Betul ke dia baiknya? Sebab tu kalau dalam keadaan kita tidak kenal, sekali kita tengok dia buat baik, dan kita pun tak kenal dia, kita kata mudah-mudahan dia ni orang baik. Mudah-mudahan Allah kira kebaikan dia. Jangan sekali-kali kita tak tahu paleka orang ni baik ke tak, tu kata demi Allah orang ni baik. Tu penipu tu lagu tu. Termasuk dalam bab bercakap bohong. Tak boleh. Di sini maknanya maksud hadis ni, bila kita nak puji seseorang, biarlah dia tu layak dengan pujian itu. Kalau tidak, dia jadi sifat, dia jadi munafik. Kita munafik. Orang tak padat pun dengan pujian kita puji. Tu orang panggil keji. Puji dalam bahasa Arab dia ada istilah al-madh bi manzilatil qubh. Puji tetapi berada pada tahap keji. Itu dalam bahasa, dalam ilmu balaghah Arab dia ada tu istilah tu. Nampak macam puji, tapi sebenarnya dia kutuk. Bila kita beri pujian kepada orang yang tidak layak, itu sebenarnya qubh, kutukan. Baik, cuba kita tengok di sini kandungan hadis. Haram memuji seseorang di hadapannya secara langsung, kerana hal itu boleh membuatnya terpedaya oleh dirinya sendiri yang akhirnya terjerumus ke dalam sifat ujub. Puji itu sendiri boleh, seperti anda sebut tadi dalam kitab ni juga. Misalnya orang buat baik pada kita, kita puji Allah, terima kasih banyak, alhamdulillah, banyaknya saya dapat ambil kebaikan daripada pemberian awak. Tak apa tu. Bahkan Nabi sebut biar dia dengar. Sebab apa? Sebab pujian, bila orang buat baik pada kita, kita puji, itu satu penghargaan. Biar dia dengar. Sebab bagi setengah orang, pujian itu menjadi motivasi untuk dia terus buat kebaikan. Tetapi bagi setengah orang, bila kita puji depan-depan, dia jadi napung. Aku kata jadi napung. Napung ni dia jadi macam tak molek pula. Dia rasa jadi ujub, dia rasa bangga diri. Jadi dia pun jadi tidak bersyukur. Tak molek. Jadi orang jenis lagu tu jangan puji. Tu. Jadi maknanya bab pujian ni kena lihat watak seseorang. Kalau kita yakin dengan pujian itu menjadi kebaikan kepada dia, baru kita boleh puji. Tapi kalau tidak menatijahkan kebaikan, bahkan puji itu menyebabkan dia jadi berdosa pula dia,
Ana pernah dengar, tak sebutlah ni cerita saja nak ayat ni. Ada seorang ustaz dia baik orang sana. Dia jumpa anak, dia kata dia ayat dia manggalah sebab bila dia mengajar tu ada perempuan puji dia, kata sedap mengajar. Dia sebut orang puji dia. Dia sebut anak kata tak ada apa dalam ustaz ni. Memek lepas tu kalau jumpa lepas pada tu kalau jumpa dia mesti kalau dia puji anak dia tu tak lihat lagu tu. Ada ke setengah orang je pasal puji anak dia jauh gini macam-macam manusia ni. Hak tu termasuk dalam perkara yang mengaibkan. Dalam agama kita dia ada sukat tu. Tu tak boleh, kena jaga. Yang kedua, mengakhiri pujian dengan memasrahkan sepenuhnya keadaan orang yang dipuji kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati dia. Bagus dia ni, banyak kebaikan dia. Mudah-mudahan Allah mengekali dan memberkati kebaikan dia. Kita serah pada Allah. Biar Allah hitung sebagai pahala kebaikan dia. Kena sebut begitu. Tu adab dalam memuji. Sebab tu kita kalau kita nak beramal dengan hadis lah, bila orang buat baik pada kita, kita kata jazakallah khairal jazak ataupun barakallahu fi. Itu cara yang Nabi sebut. Banyak dalam hadis kita jumpa tu. Kepada budak-budak Nabi jumpa budak-budak kecil, Nabi pergi kepala, Allahumma bariklah, ya Allah berkatilah budak ni. Itu mana bariklah. Itu cara Nabi. Jadi kita kaitkan pujian itu kepada Tuhan punya pujian itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa tu kita kena pasrahkan, kita kena serahkan pujian itu kepada Allah. Mana kita kaitkan pujian kita tu kepada Allah. Bagus dia ni, alhamdulillah, bagus dia ni, barakallah, mudah-mudahan Allah berkati kebaikan dia tu. Bapa tu kita kena kata gitu dalam ajaran agama kita. Sebab Allah lah sebenarnya yang menilai secara hakikat orang itu. Kita ni orang duk kata baik ni tidak, sebab orang tak tahu ya kita buruk. Kalau tahu taubat lilih dia tak puji. Saudara iyalah. Dah dia tak tahu tu. Mujurnya tak tahu kalau tahu kan. Jadi hakikat sebenarnya, hak sebenarnya Allah tahu. Kita ni tahu sikit-sikit ya. Tu berpuji dah. Tu maksud dia. Allah lah yang lebih tahu tentang kebaikan sebenar orang yang dipuji itu. Sebab tu ni adab. Ni tengok ada kalau kita perhati ke agama kita ni, gapo-gapo pun kena kaitkan dengan Allah. Tu orang panggil satu proses mentauhidkan Allah. Buat gapo-gapo pun Allah bagus, semua Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tu orang buat baik kepada kita. Tu ada hadis khusus. Apa saja kita buat apa dia tak boleh lepas. Alhamdulillah, insya-Allah, masya-Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa. Waktu kena biar jadi mainan bibir lidah kita. Yang ketiga, pujian hendaklah berbentuk anggapan baik. Puji ni mesti dalam bentuk husnuzan, sangka baik terhadap orang dipuji. Dan tidak sebut secara hatmiyah, tidak sebut dengan pasti dia ni baik ni. Tak molek kecek gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikan dia tu ditulis ataupun dihargai ataupun diberi pahala oleh Allah. Kita kait gitu. Sebab apa? Sebab Allah Maha tahu rahsia manusia. Kita puji ni zahir saja. Sebab tu kena kait dengan Allah. Kita tak boleh sebut seolah-olah misal bagus dia ni, pasti dah Allah akan bui syurga pada dia. Tak boleh kecek gitu. Dalam agama kita tak boleh gitu. Seolah kita yang membuat hatmiyah, kepastian. Yang keempat, pujian boleh disampaikan di hadapan orang yang dipuji jika orang tersebut tidak dibimbangi akan terpedaya oleh kelebihan dirinya, atau tidak dibimbangi munculnya sifat kagum diri kerana kesempurnaan ketakwaan dan kedalaman ilmu serta akal. Takut jadi gitu. Nak puji orang ni molek termasuk dalam sunnah, tetapi kena melihat keadaan dan watak seseorang. Kalau dia jenis kalau puji dia jadi berubah sifat dia, jadi ujub, jadi tak molek, kena berhati-hati. Itu maksudnya. Nak puji boleh. Kita nampak orang Kelantan kata nampak gerak hidung dia, kita puji apa lah puji lepas ni.
bergeruk enjin. Parut juga bahasa Kelantan gitu. Kalau lagu tu tak usah puji dah. Cuma doa kebaikan pada dalam hati kita. Itu. Sebab Islam ni dia tak sih lah, dia tidak, agama Islam kita ni prinsip juga ni termasuk dalam prinsip agama kita. Dia tak suka dari perbuatan kita mengeluarkan natijah yang tidak baik. Islam tak sih. Walaupun zahirnya nampak puji, tapi kesan dia jadi tak molek. Islam tak sih. Maknanya Islam nak mendidik kita, kita kena pastikan setiap apa yang kita buat tu natijah dia mesti ma'ruf, tidak mungkar. Tu orang panggil prinsip agama kita. Sehingga nak puji orang pun kena beringat. So kena kutuk. Itulah orang panggil sifat orang beriman yang sebenar. Baik, hadis yang kedua, an Abi Musa qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrih faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlaktum aw qata'tum zahra ar-rajul. Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang memuji orang lain dan dia berlebih-lebih dalam memuji orang itu. Maka Nabi SAW bersabda, kamu membinasakannya, kamu telah membinasakannya. Ataupun ni syak perawi, ataupun perawi ni dia tak ingat, ataupun Nabi kata kamu telah memotong belakang orang itu, bukan punggungnya, kamu telah memotong belakang orang itu. Apa maksudnya? Maksud hadis ni, mana Nabi tak sukalah seseorang itu puji seseorang itu secara berlebihan, ataupun pujian itu yang diberikan tidak menepati dengan karakter seseorang, atau pujian itu tidak patut diberi kepada orang sebab dia tidak terpuji pun. Sebab itulah hadirin-hadirat, kalau kita perhatikan, biarlah hak ni kalau kita sebut, kadang-kadang orang marah, tapi kena sebut juga. Sebab dalam hadis Nabi, bila seseorang meninggal dunia, Nabi tak benar kita kutuk seseorang. Nabi tak benar bila orang itu telah meninggal dunia, walaupun dia jahat, walaupun dia teruk, tak boleh kita nak kutuk dia bila dia meninggal dunia. Bahkan kita kena sebut kebaikan dia. Ana sebut tu sebab ada seseorang itu dia sebut pada Ana. Dan Ana pun pernah dengar ni, setengah-setengah tepat tu, bila selesai dia semaya jenazah, dia kata apa yang kita nak katakan kepada mayat ni. Hadis tidak merujuk, hadis tidak suruh buat gitu. Suruh kita puji orang mati bukan selepas semaya. Lepas tu kalau kata kawan ni puapok, contohnya kawan tu memang orang Islam, tapi dia ditembak oleh polis kan dia puapok, kita nak kata lagu tu? Ataupun dia memang tak ada. Sebab tu hak jalan hadis yang jelas itulah doa pada takbir yang ketiga, yang keempat kan, tu doa hak tu kena buat. Apa yang kita nak, apa yang hendak kita kata kepada mayat ini, perampok, boleh kita kata gitu. Sebab dia mati kena tembak, dia apa-apa. Lepas tu kita kata baik-baik mana, dia masalah dia tidak baik. Jadi sepatut kita buat berdasar pada sekian banyak hadis doa. Kita doa dah tu. Dan selepas tu pergi kubur doa Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'af. Hak ringkas. Hak tu Nabi suruh. Jadi benda-benda gitu hadirat. Kalau nak buat secara besar-besaran begitu, dia kena dalil kuat tu. Mana kadang-kadang lemah kata kenapa kita jadi gini? Nak pelik juga. Sepatutnya doa kebaikan, apa duk puji tak kena tu. Situ tu cara tu. Apa yang kita nak kata pada mayat ni, enggak kita kenal dia, memang dia tak malik, perangai huduh, kita pun tahu. Tiba-tiba kita kata bagus-bagus warna, dia kata kena berbaik sangka, baik warna, kita tahu dah dia tak baik. Jadi apa dia sepatutnya kita katanya, Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fan wa adkhilhu, ada Allah. Tu sepatutnya. Jadi kena berhati-hatilah. Kita nak cakap, nak buat dalam bab agama, sebab kita sebut selepas maya itu dia jadi agama tu, perbuatan tu kena berhati-hati. Tak usah kata gitu.
Kalau ada orang kata gitu, kita kata Allahumma ighfir lahu. Ana gitu ya. Apa yang kita nak kata pada mayat ni? Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Kata gitu. Oh, tu jelas dalam hadis. Lebih baik daripada puji lagi tu. Dia gini hadirin. Allahumma ighfir lahu di dalam huraian ulama dia bermaksud begini. Bila kita sebut ini sebab ni bahasa Arab dan ini bahasa Quran dan bahasa hadis. Allahumma ighfir lahu ni terjemah sebenar dia dalam konteks istilah ya Allah. Bila kita kata Allahumma ighfir lahu, maksudnya kita minta dua perkara. Wahai Allah, hapuskanlah dosa orang ini dan tutuplah keaiban dia. Tu makna Allahumma ighfir lahu. Dalam huraian kita minta dua perkara. Ampun dosa dia dan dosa dia buat tu tutup, jangan disebarkan. Bayangkan hadirin, seseorang yang jahat, dia mati dalam keadaan tidak baik, tiba-tiba Allah makbul doa kita, Allah hapuskan dosa dia dan Allah SWT tutup keaiban dia. Jadi orang tak bercakap keaiban dia, tidak rahmat besar rahmat. Banyak ke setengah orang walaupun dia meninggal dunia dah, orang sebut lagi keburukan dia. Dia ni teruk, dia mati 10 tahun dah. Jadi doa Allahumma ighfir lahu tu kita minta supaya orang jangan sebut. Allah tutup mulut orang supaya orang tidak sebut keburukannya. Tu mana Allahumma ighfir lahu. Dua perkara. Tu dalam syarah hadis. Sebab tu anak tekan ke sangat tu. Itulah sebenarnya patut kita kata. Bila kata Allahumma ighfir lahu, mana kita minta dua perkara. Ya Allah, hapuskanlah, ampunilah dosa dia dan tutuplah keaiban dia. Tu. Ini kalau dalam syarah tentang maghfirah ni, memang dia sebut gitulah. Kalau dalam syarah ditulis Al-Ethiopi Sunan Nasa'i itu bincang panjang lebar apa maksud maghfirah itu. Tapi saya simpulkan itu maksudnya. Baik, seterusnya hadis yang ketiga, an Ibrahim At-Taimi an abihi qala kunna julusan 'inda Umar fa athna rajulun ala rajulin fi wajhihi faqala aqarta ar-rajul aqaraka Allah. Daripada Ibrahim At-Taimi, daripada ayahnya, kata ayahnya, kami pernah duduk bersama Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ada seseorang memuji orang lain di hadapan ala rajulin fa athna rajulun ala rajulin fi wajhi. Terjemah dia tak berapa tepat. Maksud dia gini, fa athna rajulun, maka seseorang telah memuji ala rajulin, seseorang yang lain, fi wajhi, depan-depan. Depan-depan dia puji. Tu wajhi tu. Ataupun ni bagi orang ngaji bahasa Arab ni, kalau kita andaikan wajhihi itu dhamir itu kembali kepada Sayyidina Umar, kalau kita kembali ke dhamir kepada Sayyidina Umar, dia jadi makna begini. Ada seseorang memuji orang lain di hadapan Sayyidina Umar. Dia boleh dimakna gitu. Maka Sayyidina Umar pun kata, Sayyidina Umar kata, aqartar rajul, kamu telah menyembelih orang itu. Semoga Allah menyembelih engkau. Semua tadi kan maksud hadis ni. Cuba tengok di situ ya. Cuba tengok kandungan hadis. Yang pertama sekali, para ulama berkata bolehnya Umar bin Al-Khattab mendoakan keburukan berupa kebinasaan yang berkait dengan keduniaan pada orang tersebut kerana orang itu telah melakukan satu perbuatan, iaitu memuji di hadapan orang yang dipuji dan menghancurkan orang panggil peribadi orang itu. Maksud dia begini, ini bahasa Indonesia. Maksud dia begini, hak ni dia kembali dhamir wajhihi itu kembali kepada rajulin. Ada seseorang ni, kita ambil berdasar kepada maklumat ni. Tadi kan ada terjemah dua.
ada seseorang puji orang lain depan orang tu, depan-depan perkara tu berlaku depan Sayyidina Umar, tu satu makna. Makna yang kedua, ada seseorang puji seseorang depan Sayyidina Umar. Jadi jadi kan kita hak nombor satu dalam kandungan hadis ni, dia pakai terjemah yang pertama tu. Ada seseorang puji orang lain, puji tu depan orang tu, perkara ni berlaku depan Sayyidina Umar. Tu terjemah yang pertama. Maka Sayyidina Umar kata, mu telah sembelih sayangmu, mudah-mudahan Allah sembelihmu. Jadi kata-kata Sayyidina Umar ni, sebabnya orang yang dia puji tu tidak layak dengan pujian itu. Tak layak tu sama ada dia tu memang tidak layak dengan pujian itu, ataupun dia ni jenis kalau orang puji jadi napung. Kalau orang puji jadi timbul perasaan bangga diri berlebih-lebihan. Kayak kita ni kalau orang puji kita berasa dihargai, sekadar tu tak apa. Kayak kalau orang puji kita kan, kita berasa alhamdulillah. Sebab itulah Nabi dalam riwayat kita jumpa kata, kalau orang puji kita, kita kena kata alhamdulillah. Orang puji kita, kita kena kata alhamdulillah. Kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Itu orang panggil adab. Adab mamduh, adab orang yang dipuji. Allah dia kata dah, sedaknya ustaz ngajar, kita kata alhamdulillah. Apa maksudnya? Kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Sebab syaitan boleh ganggu tu. Syaitan boleh ganggu tu. Tu bahaya dia. Kadang-kadang puji orang itu menyebabkan kita jadi tak boleh pahala mengajar. Bahaya. Tu cara agama. Sebab itulah agama kita ni memang dia jaga sungguh diri kita ni. Kalau kita ikut betul-betul agama kita, supaya syaitan nak ganggu kita. Dah kalau orang puji kita, kita kata alhamdulillah. Tak ada perasaan bangga diri, perasaan wujud. Baik. Hak tu hadis tu Nabi sebut dalam konteks orang yang kena puji. Tapi orang yang nak memuji orang lain, dia ada hadis ni. Jangan mudah-mudah puji orang ni. Jangan mudah-mudah. Bahkan hak kita kena permudahkan mendoa kepada Allah. Bila dia buat baik, barakallahu fiik, alhamdulillah, barakallah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati awak. Gitu cara agama kita. Hak ni maknanya Sayyidina Umar marah pada orang itu sebab dia puji lelaki itu depan. Boleh jadi kawan ni dia tidak layak dengan pujian itu, ataupun dia ni bila orang puji jadi tak molek dia tu. Tu maksud Sayyidina Umarnya. Jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Atau boleh juga kita katakan bahawa ucapan buruk Sayyidina Umar kepada orang yang memuji itu hanya sekadar ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan beliau tidak berkenan dengan perbuatan orang yang memuji orang lain secara berlebihan. Dia nak ayat dia tak kenal. Bukan bermakna aqarta tu makna engkau telah sembelih lelaki itu. Tak semestinya makna gitu. Kan ada kadang-kadang setengah-setengah kalimah tu. Dah, kalau kita tengok kadang-kadang nampak teruk tapi tidak seteruk tu maksud dia. Enggak boleh kalau bahasa Kelantan kita. Ni ana ambil dalam konteks lain lah. Kadang-kadang kita sama kita ni tak molek kalau guna sama Allah menatani mari pun tak kata. Saya dia suka. Saya dia tak marah. Lepas tu saya dia faham lagi pun. Dia kata menatani mari pula dia. Saya dia kata, mari nak jumpa dia lama tak jumpa. Dia tak marah. Maknanya kalimah menata yang digunakan situ dia makna lain tu. Tidak dengan makna sumpah serana, tidak. Tidak ada makna keji. Dan bagai-bagai lagu ni dia kecek pada orang tertentu ya. Dia tak boleh guna pada semua orang. Sebab tu kita nak tak, jadi dalam kini tak boleh nak kata tu. Orang tak guna, tak boleh nak kecek apa darah lagu tu. Baik tahu mana dengan pot darah pun nak kata mari pula penantan dia kata ke pot darah dia. Dia kata kawin rapat mana pot darah kawin tak boleh. Sebab pot darah tu dia level ayah kita. Biasanya sayang orang panggil apa? Orang Kelantan panggil sayang doh ha semua tu. Tu tak boleh nak kata. Dalam bahasa Arab pada juga gitu. Dalam bahasa Arab pada juga gitu. Tu. Nanti akan datang. Ingat dah apa ni dulu Rasulullah pernah sebut satu hadis. Nabi pernah kata mudah-mudahan Allah tidak mengenyangkan Muawiyah kan hadis.
Cerita Muawiyah. Syiah guna hadis tengok kata Nabi kutuk. Padahalnya ulama-ulama syarah hadis dia kata hak tu doa kebaikan tu. Maknanya doa tu sebenarnya maksud dia dalam konteks orang Arab. Nabi kata biarnya lalu makan tu. Tu maksud dia, bukan kutuk. Kata-kata tu dalam konteks orang Arab, pemahaman orang Arab sebenarnya bukan satu kutukan. Tokellah Nabi kutuk Muawiyah. Muawiyah ni penulis Quran. Ada cerita dia lah, saya tidak nak panjang tu lah. Tapi ayat ni kalau kita tengok di segi terjemah secara harfiah, nampak macam kutuk, tapi tidak. Jadi kalau kita nak faham bahasa orang, kena tahu orang tu guna lagu mana, guna bahasa dia. Sebab bahasa Kedah ataupun bahasa Johor, kalau misalnya ada setengah-setengah bahasa tu, tidak semua kita faham. Sebab orang Kelantan kalau dia kecek, pasal ni kasar tu bunyi tu. Nata ni mari polo. Aku kelih muka musuh Abu lalu. Kau saya dia pun sokor tu kita kata gitu. Kan ada kan? Saya kita makan apa ada gugur ni kita tergamuk kecek gitu. Dia pun berat juga kata kita. Aku kelih muka musuh Abu lalu. Ha dia sokor. Sopo aku gitu juga tu. Tapi teringat kau dia kata gitu. Misalnya lah. Bagai-bagai lagu tu hadirat kita tak boleh nak hukum orang dalam keadaan kita tak faham bahasa dia. Kenapa faham bahasa? Gitulah. Jadi setengah-setengah ulama kata, dia kata hak Sayyidina Umar kata ni sebenarnya bukan kata-kata aqartar rajul, bukan kata-kata ni bukan sampai ke tahap mengutuk atau doa keburukan, tidak. Tapi kata-kata ini hanya sekadar orang panggil perkataan yang menunjukkan rasa tidak berkenan dengan perbuatan. Sekadar itu saja. Siapa dia kata gitu? Ulama hak mahir dalam bahasa Arab. Jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Kalau kita belajar hadis secara sistematik, banyak kita jumpa kalimah lagu ni. Banyak kita jumpa. Baik, yang terakhir habis hadis terakhir yang keempat di bawah tajuk ni. Sami'tu Umar ni kata siapa ni? Kata Aslam, ayah Zaid. Aslam ni ayah Zaid, Zaid bin Aslam. Ayah dia kata, Sami'tu Umar yaqul al-madhu dhabhun. Qala Muhammad yakni idza qabilana. Kata Aslam, dia kata aku mendengar Sayyidina Umar berkata, pujian adalah penyembelihan. Pujian itu adalah penyembelihan. Muhammad berkata, ini perawi hadis ni lah. Dia kata, yakni jika pujian itu diterima maksudnya diterima dengan rasa bangga, jadi tak boleh. Orang puji, dia berasa ujub, dia berasa bangga dia berasa dia lebih. Dia cerita pula kau dia tu tunggu kau puji sama kau. Ini maksud dia nya. Tapi kalau orang puji kita kata alhamdulillah, dalam keadaan kita cuba menginsafi diri bila orang puji dia kata alhamdulillah, tu molek tu. Hak ni makna puji dalam konteks jadi tak molek dengan pujian tu. Itu maksud dia nya. Baik, untuk minggu hadapan kita akan bincang bab yang ke-154, memuji teman jika percaya kepada dia. Kita percaya pada dia, kita puji dia. Lagu mana tu? Semua ini termasuk dalam adab-adab bila kita nak bertindak walaupun zahirnya nampak baik, tetapi kena berhati-hati. Ini dalam bab ni insya-Allah kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Okey, ada apa-apa persoalan lah? Ya, boleh sila. Dia begini dia hati-hati ada anak dalam kitab ni tak adalah tu. Setengah ulama mengatakan hak tu bukanlah kata hadis Nabi. Tapi ulama terima tu. Ni setakat hana bacalah. Ain ni dia dia dua perkara. Setengah ulama ain dia kata sahih lah. Ain tu makna sahih. Mana kadang-kadang orang nak sahih kita tu dia puji ni depan kita tu, mana dengan pandangan mata dia menyebabkan orang itu macam pukal lah. Tapi dia puji. Tu dia boleh dalam bentuk gitu. Dengan dia bercakap, dengan puji dia tu bermaksud nak supaya mata orang yang dia puji dengan mata dia ni bertentangan. Jadi bagi tengok putih mata. Jadi orang ni
Boleh jadi dia ada ilmu pukau lah. Ana pun dulu belajar juga nak tahu. Ada tu satu sihir lah. Ada setengah tu tidak. Dia tidak boleh pakai sihir pun, cuma dia boleh memukau saja. Tidak sampai peringkat sihir. Lebih rendah pada sihir. Ain juga dia sebut. Jadi kalau dia puji sebenarnya hanya nak menarik perhatian supaya orang tengok mata dia. Sebab itulah Nabi kita ajar bila kita jumpa orang, bila kita jumpa orang kita sebut doa tu. Assalamualaikum tu, salah satu falsafah dia dalam syarah hadis disebut Assalamualaikum tu, mana kita bukan doa pada dia saja tu. Bila kita kata Assalamualaikum, dia kata kita, insya-Allah dia boleh kawal daripada kena orang panggil pukau dan sebagainya. Tu satu. Yang kedua, bila kita jumpa orang ni, kita kena sebut. Kita kena sebut, kita kena minta berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab benda buruk ni asah dia mari pada syaitan. Kena kata gitu, auzubillah. Astaghfirullah. La haula wala quwata illa. Banyak kita jumpa dalam hati, jumpa la haula wala quwata. Apa kata dalam hati? Hak nak turun daripada rumah tu ialah kata gitu juga. Kata apa kita tak tahu. Kalau orang hak kenal dah kita jumpa sama dia orang baik, tak apalah. Ni kalau kita kenal. Ana pun biasa. Kita pergi kedai tu kita orang kena ustaz ada yang dia kata. Kita katalah tu la haula wala quwata. Kita katalah. Kita takut orang niat jahat pada kita. Itu cara agama. Makna kita nak ayat ni hidup kita kena bergantung dengan Tuhan sama. Insya-Allah Tuhan keselamatan. Kata ni pun ada dia. Kena berhati-hati lah. Ramah kena sahabat anak kena 35,000. 35,000. Dia ambil duit di bank, dia orang berniaga. Dia jual kopi ya. Jual kopi ni ada nak buat pembayaran lah. Kena dia tu lama sampai di rumah tu dia tak khabar lagi. Anak pergi ziarah dia. Lepas tu dia sedar, lepas tu dia kata mana duit dia? Dia cerita. Dia ceritanya selepas dia ambil duit, dia tubik. Tak ada tubik di bank lah, masih dalam ruangan bank lagi. Ada orang tepuk kepala baru dia. Banyak ambil duit dah. Dia paling tengok mata tu, dia tak ingat lagi. Kena sahabat anak 30,000 orang nengung dia. Tak nak bayar hak orang, duit orang nak bayar ke. Pakak adik-beradik sampai jual tanah. Tu nak ayat cerita dia. Lepas tu demel lepas tu. Main 35,000 tak demel pun. Cerita ni cerita lama kat 35,000 dulu kat 35,000 ni lah. Tu nak ayat sebab tu dah hati-hati. Kalau nak kena juga. Cuma ikhtiar kita dalam konteks agama. Nak turun dua rumah baca bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata. Kena baca sama tu. Bila jumpa orang tak kenal, jumpa ramai-ramai kan ada kan? Dalam riwayat kita jumpa ke datang bahagian jilid kedua. Bila kita pergi tempat orang ramai, ada doa Nabi suruh baca. Pergi pasar. Apa tu? Ramai-ramai ada belakang tu jenis otak sombak ramai tu. Nak nipu, kita kena tu cara. Kalau nak turun rumah baca tu tak apa dah pada dah bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca tu insya-Allah. Allah akan jaga. Kalau nak kena Nabi pun kena sihir ni. Tapi usaha kita. Mana kalau kena sihir pun tetap kita dapat pahala. Apa? Sebab kita sudah usaha mengikut kehendak agama. Kita kena ingat gitulah. Gitulah hadirat. Tiada soalan lain. Okey, kalau tidak ada apa-apa persoalan kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.